Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi untuk waktu ini bersama saya Irfan Faruqi, dan ini merupakan jam-jam terakhir berkempen sebelum tempoh berkempen dihentikan untuk beri ruang kepada hari pengundian pada esok 12 Ogos 2023. Dan pastinya bukan sahaja pergerakan daripada parti-parti politik yang bertanding dan calon-calon yang menawarkan diri dalam pilihan raya kali ini, tetapi juga pengundi-pengundi perantauan juga dalam mod bergerak untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, khususnya bagi mereka yang mengundi di luar daripada kawasan mereka menetap ketika ini. Dan kita bersama-sama dengan dua rawakil Astro Awani yang bersama kita di waktu ini, iaitu di Kedah dan juga di Kelantan, untuk membawakan kepada anda laporan apa yang berlaku ketika ini, khususnya melibatkan trafik untuk anda memudahkan perjalanan dan juga untuk kita tahu apakah yang boleh kita jangkakan untuk hari pengundian esok. Kita mulakan dahulu bersama dengan Muhammad Muhammad, Wakil Astro Awani Kelantan, mengenai laporannya. Silakan Fandi. Baiklah, terima kasih Irfan. Suasana kempen ataupun tempoh kempen yang bakal berakhir kurang daripada 12 jam ini diambil kesempatan oleh parti politik yang bertanding, baik di pihak BN ataupun PH ataupun di pihak Perikatan Nasional. Begitupun apa yang dapat saya rumuskan sepanjang 11 hari kempen berjalan ini. Pada peringkat awalnya begitu rancak dengan ceramah, boleh dikatakan hampir di setiap tempat dan juga di setiap malam di kedua belah pihak. Seperti juga malam semalam dan juga pada waktu ini juga masih lagi berlangsung siri ceramah dan juga jelajah oleh calon dan juga wakil daripada parti bagi meraih undi dari rakyat Kelantan. Begitupun apa yang dapat saya simpulkan, suasana kali ini agak tidak begitu meriah ataupun tidak begitu hangat seperti pilihan raya umum yang lepas, di mana jika sehari sebelum hari pengundian pada hari Jumaat ini, kita dapat saksikan suasana jalan raya dan juga keadaan lalu lintas di sekitar bandar Kota Baru ini agak lengang sedikit. Begitu juga saya dimaklumkan di pintu masuk ke Kelantan, sama ada di Gua Musang ataupun di Pasir Putih, baik juga di Jalan Gerik menuju ke Jeli. Saya juga dimaklumkan tidak begitu sesak dan juga trafik bergerak dengan lancar. Begitupun berlaku juga pertambahan kenderaan yang memasuki laluan melalui pintu masuk di Gua Musang. Dan ini agak berbeza dengan situasi sebelum ini. Jika sebelum ini pilihan raya umum yang lepas, pada waktu sebelah tengah hari saya dimaklumkan berlaku kesesakan dan juga kepulangan secara konvoi dan juga beramai-ramai perantauan untuk ke kampung halaman dan juga untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Apapun apa yang dapat saya simpulkan, berbaki kurang 12 jam ini digunakan oleh parti politik untuk meraih undi dan pelbagai kaedah yang juga termasuk bukan sahaja dari sudut ceramah, bukan sahaja menemui pengundi dan juga peraih undi ini orang kata menawarkan pelbagai manifesto dan juga sebagainya. Mereka menggunakan peluang sebaik mungkin ini sebelum jam 12 malam. Apapun setiap kempen yang dilaksanakan itu dan juga gerak kerja yang dilaksanakan itu perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh SPR. Dan ini Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harum, ada menitipkan pesanan buat perantauan yang pulang ke Kelantan ini dan juga kepada pengundi-pengundi di Kelantan ini supaya mereka sentiasa mematuhi kata peraturan lalu lintas, dan pada masa yang sama juga gerak kerja jentera ini juga perlu kata mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dan bukan sahaja pihak polis yang melaksanakan pemantauan di setiap kawasan, sebaliknya pihak pemerhati daripada SPR juga turut berbuat demikian. Jadi kita dengarkan apa yang dipesankan oleh Ketua Polis Kelantan itu. Saya percaya apa-apa pun bila last minute ni, kalau apa game sekalipun, kalau bola pun last minute ni mesti all out. All out itu bagus, tetapi mesti ada batasnya. Macam saya kata, you boleh guna apa strategi pendekatan yang digunakan untuk kemenangan, tetapi ada batasnya. Dan kita dah bagi kepada pihak calon, wakil calon, ejen-ejen, kita dah bagi tahu do's and don't. Jadi kalau mengikut itu, buat apa pun tak apa, jangan melanggar itu. Dan kita juga telah mengenal pasti tempat-tempat yang kita jangkakan mungkin kepulangan perantau lebih ramai,
tempat-tempat yang kita jangkakan kesengitan, kita tengok dari segi proses proses kempen itu hari, kita tengok ada kekuatan di kalangan parti-parti. Jadi ini kita akan memberi tumpuan, dan saya dengan pihak cawangan khas telah pun duduk bincang, dan ada tempat-tempat yang kita akan bagi tumpuan, dan tumpuan kita kali ini lebih kepada dari segi elemen cantas. Kita tak mahu benda tu berlaku dan kita ambil tindakan. Kita akan beri awal. Dan dalam kalangan masyarakat juga kita letakkan individu daripada kita yang ada bersama supaya kita dapat maklumat itu dengan cepat. Jadi bila kita dapat ini, kita ambil tindakan. Jadi persoalan ialah sekiranya pengundi di Kelantan dapat mematuhi bertanding dengan cara yang berhemah, cara yang terbaik. Jadi pihak polis akan sentiasa menentukan keselamatan. Irfan, untuk maklumat Irfan dan juga penonton Sarawani, pagi tadi berlangsung satu sidang media oleh Susah Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang memaklumkan berlakunya perubahan pucuk pimpinan di Kelantan ini membabitkan jawatan Menteri Besar dan juga Timbalan Menteri Besar. Dimaklumkan kedua jawatan tersebut mungkin beralih kepada orang lain yang sebelum ini disandang oleh Datuk Ahmad Yaakob sebagai Menteri Besar dan juga Datuk Muhammad Amar Abdullah sebagai Timbalan Menteri Besar. Dan apabila sidang media tersebut berlangsung dan juga kenyataan telah pun viral berhubung dengan perubahan pucuk pimpinan itu, maka saya mendengar begitu banyak reaksi sama ada positif ataupun negatif daripada rakyat Kelantan. Ada juga khabar yang menyatakan mood pengundi ataupun penyokong PAS agak menurun sedikit. Namun apapun, kempen ataupun masa yang ada, peluang yang ada ini digunakan sebaik mungkin. Saya juga sempat melihat beberapa anak muda yang menaiki motosikal membawa bendera. Saya kira ianya tidaklah serancak seperti yang lepas, walaupun ada sebahagian kecil kumpulan yang turut berkonvoi dalam kawasan bandar ini. Namun pada hari ataupun pada waktu sebelum ini, pada waktu pilihan raya umum yang ke-15 lepas, kita dapat saksikan bukan saja kenderaan motosikal, sebaliknya kereta dan juga lori turut terlibat dalam konvoi. Dan suasana ini dapat saksikan pada 11 malam, yang mana rata-rata mereka yang mempunyai kenderaan turut sama mengibarkan bendera untuk merancakkan ataupun memeriahkan suasana kempen pilihan raya di saat akhir. Apapun Irfan, kita mengharapkan proses kempen yang tidak kurang daripada 12 jam ini berlangsung dalam keadaan yang harmoni tanpa ada insiden ataupun provokasi yang boleh mencetuskan ketegangan. Dan seperti yang dimaklumkan oleh pihak polis, jaminan telah diberikan kepada semua rakyat Kelantan supaya mereka tidak usah gentar ataupun takut untuk keluar mengundi dan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan saya kira proses ini, suasana yang begitu aman pada hari ini, ketika ini, suasana yang tenang ini mungkin berkekalan sehinggalah kepada waktu malam. Apapun kita akan saksikan apa yang berlaku pada 11 malam, mungkin berlaku konvoi dan sebagainya. Apapun itu yang dapat saya simpulkan pada waktu ini. Irfan, kembali bersama dengan Irfan di Bukit Jalil. Silakan. Ya, pastinya malam ini merupakan grand finale dan ada beberapa ceramah sudah pun dijadualkan dan kita akan bawa kepada anda perkembangan itu semasa ke semasa. Tapi pandai Fandi dia sebut tentang MB, tentang kempen hujung jujung, boleh sebut tentang dia itu antara cerita panas ketika ini di Kelantan. Dan kita berada di Kedah. So MB pun agak berhangat juga di sana, tapi kita dapatkan laporan lebih lanjut ketika ini bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang, wakil Sarawak daripada Kedah. Apa yang berlaku, khususnya kita sebut tentang perantauan yang pulang untuk mengundi, adakah semeriah seperti biasa ataupun seperti mana Hadi sebutkan tadi, dia tak berapa nak meriah sangat, trafik itu masih lagi lancar dan sebagainya. Silakan Hadi. Okey Ivan, sama juga di Kelantan, di Kedah ini kurang meriahnya. Dari segi kempen, perjalanan kempen, dari segi pemasangan bendera terutama pada hari ini. Dari segi kepulangan anak-anak perantau ke negeri Kedah Darul Aman, negeri Jelapang Padi ini memang berbeza jauh dengan apa yang berlaku pada PRU yang lepas pada bulan November itu. Hari ini saja saya duduk sini dari pukul 3.45 tadi, memang kenderaan yang masuk memang agak sedikit, plate-platenya juga, plate kenderaan itu juga banyak plate K ataupun P yang rata-rata bekerja di dalam kawasan ataupun negeri Kedah ini sendiri. Jarang sekali nak nampak plate WV dan sebagainya yang datang dari Lembah Kelang, yang pulang dari Perak dan pulang dari kawasan-kawasan lain untuk balik mengundi esok. Dan kemeriahan itu juga
sama seperti saya katakan tadi, pada waktu kempen sebenarnya. Semalam ataupun 2 hari lepas saya maklumkan dari Sidam Sungai Petani, ketika keluar daripada tol Sungai Petani Selatan itu, pemasangan bendera tak ada langsung bendera mana-mana parti sepanjang 1.5 km ataupun 1 km lebih di kawasan Sungai Petani itu, ataupun lebih spesifiknya di Dun Sidam, menandakan bahawa kerancakan ini berkurang daripada PRU ataupun PRU yang berlangsung pada November lepas. Dan menyebutkan mengenai itu, PRN kali ini juga memperlihatkan di Kedah ini, negeri Kedah, negeri 8 padi ini menjadi tumpuan di mana ramai yang mengatakan pertandingan antara Aura Sanusi bertemu Aura Anwar Ibrahim dalam PRN Kedah kali ini, di mana sehingga malam ini juga ceramah Grand Finale ataupun ceramah terakhir Pakatan Harapan Barisan Nasional yang akan dihadiri oleh Perdana Menteri sendiri yang berlangsung di negeri Kedah Darul Aman, di mana pada pukul 5 petang ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bergerak ataupun mengadakan ceramah di Dun ataupun jelajah di Dun Pedu ataupun di Kuala Nerang itu sendiri, Parlimen Padang Terap. Kemudian malam ini jam 8.30 malam ceramah di Hutan Kampung ataupun melibatkan Dun Bukit Pinang. Pada selepas itu juga akan berlangsung di Dun Gurun di Sungai Petani itu, dan kemudian yang terakhir melibatkan kawasan Parlimen Sungai Petani pada jam 11 malam ini, yang juga beliau sendiri akan menyampaikan amanat oleh PMX sendiri. Dan mengulas mengenai itu, sudah pastinya 36 Dun di negeri Kedah Darul Aman ini menyaksikan pertandingan yang agak sengit mengikut sasaran ketua-ketua parti masing-masing. PH menetapkan sasaran sudah dalam tangan 16 kerusi, 3 lagi kerusi yang ingin dimiliki sekaligus membentuk majoriti mudah di Kedah. PN juga Datuk Seri Sanusi Makno begitu yakin 33 kerusi dalam tangan dan mungkin menang ataupun menyapu bersih ke semua 36 kerusi di negeri Kedah Darul Aman, Irfan. Ya, dalam masa baki ini kita nak tanyakan juga secara ringkas untuk waktu ini bila sebut tentang soal berkempen, kerana dapatan Ilham Center yang kita akan kongsikan selepas daripada kita kembali berehat nanti, antara lain menyebut yang paling hangat berkempen ni di Kedah, di Selangor. Negeri-negeri lain dia macam hambar sedikit. Walaupun seperti mana saya sebut, bendera tu mungkin tak meriah, tapi dari calon kempen, macam mana yang mereka berkempen? Adakah memang ada all out keluar untuk dapat, khususnya untuk Pakatan Harapan, nak dapat 3 lagi kursi kalau kata nak bentuk kerajaan? Calon masih lagi aktif ketika ini ataupun dah tumpu media sosial sebagainya? Menyebut mengenai ceramah Pakatan Harapan juga semakin menuju ke akhir ini, semakin rancak. PN sebenarnya dari awal mereka boleh dikatakan rigid. Memang ceramah mereka berskala besar dijalankan, terutama dengan kehadiran Menteri Besar Kedah sendiri ataupun dipanggil orang Kedah. Rata-rata penyokong PM memanggil beliau sebagai Panglima Perang, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, yang hadir di setiap ceramah yang beliau hadir itu mengundang ataupun menimbulkan kehadiran penyokong yang tak kurang tak banyak ataupun lebih paling kurang 1,000 penyokong yang hadir dalam setiap siri ceramah beliau. Ceramah Pakatan Harapan juga saya lihat memerlukan kehadiran pemimpin dari kalangan peringkat nasional sebenarnya untuk menarik lebih ramai penyokong hadir ke dalam satu-satu ceramah yang diadakan itu, Irfan. Terima kasih Hadi atas laporan tersebut untuk perkembangan di jam-jam akhir bagi anak perantauan pulang ke kampung masing-masing, khususnya di Kelantan dan di Kedah yang sinonim pergerakan perantau itu lebih banyak ke negeri-negeri Pantai Timur dan juga ke arah utara untuk melaksanakan tanggungjawab ketika mengundi di waktu ini. Apapun, anda juga harus menimbangkan untuk melaksanakan tanggungjawab untuk anda mengundi. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita kongsikan seperti mana kita janjikan dapatan daripada Ilham Center berkenaan dengan PRN yang akan datang. Baik, bertemu dalam pantau agenda reformasi untuk kita bentangkan kepada anda dapatan kajian daripada Ilham Center berkenaan dengan apakah jangkaan yang akan terhasil daripada pengundian anda pada 12 Ogos nanti untuk pilihan raya negeri dan juga PRK Kuala Terengganu. Tapi sebelum itu, kita tegaskan kepada anda ada 2 mesej kita bawakan di Astrawani. Yang pertama, keluar mengundi, laksanakan tanggungjawab, dan keduanya, pastikan anda undi lokal, bukan mengikut emosi, tapi pastikan bahawa isu tempatan dapat diselesaikan oleh ahli yang berhormat yang akan dilantik. Oleh itu, antara lain perkembangan hari ini, para pengundi di Selangor dinasihatkan agar melaksanakan amanah mengundi dalam pilihan raya negeri esok dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dalam amanat khasnya berkata mereka yang layak mengundi harus menyingkirkan emosi dan ego ketika memilih pimpinan negeri.
Janganlah sesekali dipengaruhi rasa benci. Ini bukanlah zero-sum game. Janganlah kerana pilihan raya, kita menaruh dendam, kebencian dan menanam benih kemarahan. Janganlah kerana pilihan raya, kita suuzon terhadap akidah saudara-saudara kita yang lain. Saya menghormati setiap pilihan rakyat. Itu hak anda. Hak sebagai warga negara sebagaimana dalam perlembagaan. Kita semua warga negara Malaysia. Tiada seorang pun second class citizen. Seperti mana yang saya penuh tegas, no one will be left behind. Pengerusi Harapan Negeri Selangor itu menambah, PRN pada 12 Ogos ini disifatkan sebagai tarikh penting dalam sejarah negeri Selangor. Ujar beliau, lebih 3.74 juta pengundi di Selangor bakal menentukan masa hadapan negeri itu untuk tempoh 5 tahun akan datang. Anda mempunyai pilihan antara gabungan yang meneruskan kejayaan, kecemerlangan dan kemajuan negeri ini ataupun gabungan yang hanya berminat untuk menggunakan pilihan raya negeri ini untuk mencetuskan kegelisahan, ketidakstabilan dan huru-hara politik negara. Terbukti, tiada idea baru dan tiada perancangan baru untuk negeri Selangor. Negeri yang kita cintai daripada kumpulan selain daripada gabungan. Dalam masa sama, calon PH di Dewan Undangan Negeri Don Sungai Tua itu menzahirkan ucapan penghargaan kepada semua jentera PHBN di 56 kerusi atas jerih payah mereka. Seterusnya, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional PHBN akan mengisytiharkan cuti khas khusus untuk rakyat di negeri Selangor pada 14 Ogos jika gabungan itu memenangi pilihan raya negeri yang berlangsung esok. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari membuat pengumuman tersebut ketika menyampaikan amanat khas yang disiarkan secara langsung hari ini. Dalam pada itu, pengerusi Harapan Selangor itu menambah PRN di 6 negeri ini disifatkan sebagai sangat mustahak kerana ia menentukan hala tuju kerajaan negeri. Dengan berbesar hati, saya juga ingin mengumumkan bahawa sekiranya gabungan perpaduan di negeri Selangor yang terdiri daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya memenangi pilihan raya negeri Selangor pada 12 Ogos ini dan membentuk kerajaan negeri Selangor, kita bersetuju untuk isytiharkan cuti peristiwa pada seluruh rakyat negeri yang tercinta ini pada 14 Ogos 2023 iaitu pada hari Isnin hadapan. Dan di waktu ini kita nak kongsikan kepada anda dapatan kajian daripada Ilham Center menjelang pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini dan ini merupakan prediksi, ramalan dan juga jangkaan untuk pilihan raya negeri di ke-66 negeri yang akan berlangsung esok. Dan untuk mendapatkan pemahaman lanjut berkenaan dengan siapakah yang menyatakan hasrat ini, suara siapakah yang dipungut oleh Ilham Center, demografi responden dalam kajian Ilham Center ini melibatkan 51% lelaki, 49% wanita dan bangsa pula 71% merupakan di kalangan responden Melayu, diikuti 9% di kalangan masyarakat India dan 20% Cina. Ini memberikan gambaran lebih jelas berkenaan dengan demografi Malaysia khususnya di 6 negeri yang akan ditandingi oleh calon-calon dalam parti-parti politik yang menawarkan diri dalam pilihan raya negeri kali ini. Itu dari sudut pecahan daripada bangsa untuk demografi responden dalam kajian kali ini dan dari sudut umur juga sekali lagi ia memberikan satu gambaran berkenaan dengan pengundi-pengundi akan keluar esok pada 12 Ogos yang mana majoriti daripadanya adalah mereka yang berusia di antara 18 sehinggalah 39 tahun. 18 hingga 20 tahun 11%, 21 hingga 29 tahun 22% dan 30 hingga 39% merupakan 21%. Dan untuk mereka memberikan satu gambaran dan juga akan menentukan hala tuju kemenangan kalahnya sesuai parti gabungan dalam pilihan raya kali ini. Dan seterusnya dari sudut pecahan negeri, seperti dapat saksikan di 6 negeri, Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang dan Kedah, sekitar 16% respondennya yang mana akan mewakili pendapat dan pandangan secara keseluruhan pengundi-pengundi di 6 negeri tersebut, termasuk juga untuk pilihan raya Parlimen Kuala Terengganu. Dari sudut pendapatan pula, mereka yang berada dalam kategori B40, 72%, T20 2% dan M40 26%. Itu sekali lagi merupakan gambaran berkenaan dengan demografi pengundi di ke-6 negeri, manakala sudut pekerjaan swasta 26%
dan mereka di kalangan mereka berniaga, bekerja sendiri, suri rumah, pelajar kerajaan tidak bekerja, pesara pincin, petani pekebun nelayan, kerja kampung, polis, peneroka dan lain-lain. Seterusnya dari sudut lokaliti hampir terbelah dua di antara kampung dan juga bandar pinggir bandar di antara 48% sehingga 52%. Itu untuk memahami demografi responden yang berikan pungut suara dalam kajian Ilham Center ini. Dan dapatannya, kajian tersebut menyatakan bahawa melihat kepada 66 negeri yang bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini, jelas status quo mungkin akan dipertahankan berdasarkan kepada dapatan dan data. Kerana kita lihat di Kedah, sokongan terhadap Perikatan Nasional melebihi majoriti 69% diikuti 24% merupakan sokongan kepada PHBN, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, dan diikuti di Kelantan dan Terengganu juga overwhelming majority menyatakan bahawa sokongan mereka kepada Perikatan Nasional 65% dan 63%, manakala negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan iaitu di Pening, Pulau Pinang, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan juga menunjukkan trend yang sama, iaitu lebih banyak mereka yang akan memberikan undi kepada Pakatan Harapan ataupun the incumbent government yang sedia ada. Tetapi menariknya, sokongan dapat kita lihat bahawa lebih banyak dan lebih kuat sokongan itu untuk Perikatan Nasional di 3 negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional. Tetapi untuk di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, kekuatan undi terhadap Perikatan Nasional juga agak memberikan cabaran kepada Pakatan Harapan. Itu dari segi ramalan undi secara umum untuk ke-66 negeri ini, dan diikuti pula dengan kebolehpindahan undi PRN berbanding PRU15. Maksudnya transferability of votes bagi mereka yang pada undi ketika PRU ke-15 mereka undi Barisan Nasional sebagai contoh, tapi untuk PRN kali ini adakah mereka akan mengalihkan undi mereka kepada gabungan yang lain? Itu persoalan yang ingin dijawab di sini dan itu akan memberikan kesan kepada kemenangan parti-parti yang bertanding. Kita lihat di Kedah, Kelantan dan Terengganu, ini merupakan negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional, dan kita lihat untuk undi kepada PN pada PRU15 di ketiga-tiga negeri konsisten 97%. Mereka yang undi Perikatan Nasional dalam PRU15 akan kekal mengundi Perikatan Nasional dalam PRN kali ini. Tetapi kalau saya lihat undi daripada Pakatan Harapan yang mengundi Pakatan Harapan pada PRU15 untuk PRN kali ini 81% akan kekal dengan Pakatan Harapan, tapi hanya 15% sahaja yang akan memberikan undi mereka kepada Perikatan Nasional. Begitu juga undi BN, ini menarik kerana undi BN tidak solid kepada PH dan BN. Undi BN terbelah kepada lebih ramai yang sedia untuk memberikan undi kepada Perikatan Nasional dalam PRN kali ini. Dan trend itu kurang lebih sama untuk Kelantan dan juga Terengganu. Kita lihat sokongan kepada pengundi PN dan PRU15 kekal kepada PN dalam PRN kali ini. Tetapi untuk undi BN, mereka akan terbelah dua, mana kebahagiaan besarnya akan mengalihkan undi mereka kepada Perikatan Nasional berbanding BN mengundi PH, yang mana mereka ini merupakan gabungan yang bersatu dalam PRN kali ini. Dan itu juga yang berlaku di Terengganu secara umum. Dan kita lihat pula negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Untuk undi kepada Perikatan Nasional masih lagi sama, iaitu secara umumnya mereka akan kekal memberikan undi kepada Perikatan Nasional, tetapi di Pulau Pinang 5% mungkin akan beralih kepada PHBN dan 15% di Negeri Sembilan. Asalnya undi PN dalam PRU15 tapi mungkin akan undi kepada PH dan BN. Tapi kita lihat untuk pengundi-pengundi Barisan Nasional di 3 negeri ini, mereka lebih selesa dan bersedia untuk memberikan undi kepada Pakatan Harapan dalam PRN kali ini berbanding dengan 3 negeri yang kita nyatakan tadi. Dan ini pasti akan beri kesan kepada calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya kali ini, kerana antara lain yang disebut dalam dapatan Ilham Center, kesediaan pengundi-pengundi BN untuk mengundi calon Pakatan Harapan itu akan menentukan sama ada Pakatan Harapan dan BH akan mendapat kelebihan dalam PRN kali ini, ataupun undi ini akan menentukan siapakah yang akan membentuk majoriti. Undi-undi daripada
penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional yang akan diberikan kepada Perikatan Nasional. Antara faktornya yang dinyatakan ialah berkenaan dengan calon yang diketengahkan oleh UMNO dan Barisan Nasional di kawasan-kawasan tertentu, yang mana pengundi UMNO dan Barisan Nasional menyatakan bahawa mereka tidak selesa dengan calon yang diletakkan, khususnya calon yang disebut sebagai bidan terjun ataupun calon daripada Pakatan Harapan yang mereka masih sifatkan bahawa ia masih lagi dikaitkan, PH dikaitkan dengan DAP, DAP dikaitkan dengan chauvinism, dan itu yang menyebabkan undi-undi daripada penyokong Barisan Nasional ini beralih kepada Perikatan Nasional berbanding memberikan undi solid kepada Pakatan Harapan. Gabungan PH dan BN dan Perikatan Nasional, dua gabungan utama, dan kita lihat ada sikit-sikitlah di sini warna kelabu, tapi kelabu itu tak berikan kesan yang sangat besar. Tapi dalam masa yang sama, ada juga kelebihan kerana ini merupakan, dah banyak kawasan merupakan pertandingan 1 lawan 1. Jadi di situ tinggal lagi tumpuan yang harus diberikan oleh parti-parti yang bertanding untuk merebut undi di saat-saat akhir berkempen ini. Itu di antara dapatan daripada Ilham Center berkenaan dengan apa yang akan berlaku. Diramal berlaku pada 12 Ogos nanti dan kita akan bawakan kupasan dari semasa ke semasa. Ini hanyalah sekadar umum, perkiraan berkenaan dengan bagaimanakah calon pengundi akan mengundi. Basically kurang lebih sama, lebih ramai akan mengundi parti berbanding calon di Kedah dan Pening. Tapi menarik kalau lihat di Terengganu, boleh kalih di sini kerana bukan parti yang menjadi tumpuan utama, tapi ia terbahagi kepada 3 secara seimbang, parti, calon dan juga isu semasa. Itu sahaja untuk rangkuman berkenaan dengan kajian Ilham Center di waktu ini. Lebih banyak kupasan dan perbincangan kita bawakan semasa ke semasa. Ini sahaja diskusi untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.